Ish! Awak nak berniaga susahlah. Gambus! Sold out? Bolehlah makan besar apa ni? Aku kaya, mesti boleh sold out semua ni. Bang, tengok banyak baju ni bang. Ini baik, ini baik. Sini pun baik bang. Sila. Abang, lama dah saya try nak tukar baju lama saya ni bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar ni? Ni boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Sukarela? Kau fikirlah sikit. Kau fikirlah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Ish! Awak nak berniaga susahlah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman, Encik. Alhamdulillah, itu dia, buat baik dibalas baik. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan Masjid Mukarrabin dan bersama dengan Dewi sekarang ni di studio kita ada selaku Duta Masjid Al-Mukarrabin iaitu Piyu Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz pagi ni? Alhamdulillah, Dewi sihat lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Ustaz, Masya Allah kita tengok visual tadi kan, buat baik dibalas baik kan, Masya Allah Ustaz. Tapi topik kita pada hari ini adalah dunia ladang bagi akhirat. Dunia, kita tahu seolah-olah dunia itu untuk menanam dan akhirat itu untuk menuai kan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apa yang dimaksudkan dengan dunia ladang bagi akhirat dan kenapa kita kena bersedekah Ustaz. Silakan Baik, Ustaz. terima kasih kepada Dewi, tuan-puan, muslimin, muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak ayat-ayat Quran yang menganjurkan kita untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, berinfak. Antaranya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sama sekali kamu akan dapat mencapai satu kebaikan itu melainkan kamu menginfakkan, mengeluarkan sedekah apa yang kamu sayangi. Sedekah ni benda yang kita sayang, Dewi, duit lah. Betul Ustaz. Duit kita boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh buat macam-macam perniagaan. Jadi apabila kita keluarkan benda yang kita sayang, maka Allah akan memberikan satu tempat yang cukup hebat. Man bana masjidan, barang siapa yang membina rumah Allah di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina rumah kita di syurga Allah taala. Itulah dia kita menanam benih sekarang, maka hasilnya hasil yang kita impikan itu adalah mahligai yang berada di syurga Allah Ta'ala. Selalu orang sebut, Ustaz, ni kenapa asyik tiap-tiap pagi minta sedekah, tiap-tiap pagi minta sedekah. Sebab tuan-puan, kita ni berduit tapi kita kedekut. Sedekah ni kena dilakukan setiap hari. Nabi SAW bersedekah setiap hari. Apabila datang Ramadan lagi, ajwadan nas fi Ramadan, Nabi lebih kuat bersedekah. Jadi kita nak kuat bulan Safar yang orang sebut bulan yang memberi kecelakaan, bulan yang memberi keburukan. Sampai ada orang mandi Safar, Nabi SAW sebutkan la safara, tidak ada kecelakaan dalam bulan Safar. Jadi antara nak elakkan kefahaman-kefahaman yang salah ini, perbanyakkanlah kita bersedekah dan kita yakin pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menginfakkan balik kepada kita. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, kalau kita lihat Dewi, bersedekah ni dia tak kira apa yang kita mampu. Betul, kan? Apa yang kita ada, tuan-puan, kadang-kadang kita rasa hidup kita tak cukup. Rumah
ada tapi rasa tak cukup, dah ada isteri cantik, dah ada anak, rasa tak cukup kan, keluarga. Sebab apa tuan-puan? Sebab tidak ada keberkatan dalam hidup kita kan. Duit yang kita dapat tu tak berkat, sebab itu rasa tak cukup, dengan apa yang ada tak cukup. Sebab itulah apabila kita bersedekah, Allah Taala janji, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat kamu, kata Allah Taala kepada Nabi SAW, ambillah zakat mereka ini, termasuklah sebagian tafsir iaitulah sedekah, yang mana sedekah yang kita lakukan, zakat kita lakukan untuk dua perkara, mensucikan hati kita, bersihkan harta kita, dan mensucikan hati kita ini daripada sifat kikir, dari sifat yang tak baik. InsyaAllah kita akan dapat menginfakkan harta kita akhirat yang kita nantikan, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bila Ustaz kata bersedekah. Jadi Ustaz, hari kita nak tahu berkaitan dengan Masjid Al-Muqarrabin ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami perkembangan terkini, berapa lagi yang diperlukan untuk kita sama-sama membina Masjid Al-Muqarrabin. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin kita sedekah RM1, tapi ia termasuk dalam pembinaan Masjid Muqarrabin. Kata Nabi SAW, bersedekahlah kamu walau bisyikit tamarah, walaupun sebesar tamar. Ketika Nabi SAW nak pergi berperang, harta, modal nak perang tak ada dalam peperangan Tabuk. Ketika itu sahabat tak nak berperang, jauh 700 km. Infiru khifafan wa thiqalan. Kamu berperanglah, bergeraklah di jalan Allah, sama ada dalam keadaan senang maupun susah. Jadi kita ni mungkin ada duit sikit, RM1 yang kita sedekah, Allah akan berikan. Tuan-puan, alhamdulillah, kita dah dapat kumpul sejak setahun lebih ni bersama TV Hijrah RM2.7 juta. Ini adalah gambar terkini. Ramadan lepas saya pergi, belum cat lagi. Ni dah siap, dah nampak kubah dia hampir siap. Bahagian dalam pun sekarang ni dah mula diratakan, nak ditar. Tuan-puan, kita target Ramadan akan datang ini, subhanallah, begitu besar pahala yang kita berikan kepada mereka, insya-Allah. 2.7 juta yang telah kita kumpulkan, kita perlukan lagi dalam 3.3 juta ringgit, yang mana kalau siap melengkapkan 700 jemaah dalam satu masa. Bahkan tempat ini begitu strategik, Dewi. Sebab masjid ni berada di Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Jauh, saya nak ke sana pun dekat 5 jam juga. Dan laluannya itu adalah laluan musafir. Orang yang dari pantai timur nak pergi ke balik KL ataupun nak ke yalah ke sebelah ni kan tengah. Jadi laluan itu utama, dan ada ruang musafir yang akan kita bina, ada kompleks pendidikan yang akan dibina cukup lengkap. Jadi kita ambil peluang, tuan-puan, mungkin sedikit yang kita sedekah, tapi berlipat kali ganda yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah, itu mungkin sedikit tapi berlipat kali ganda kan, insya-Allah Ustaz. Jadi bagaimana agaknya penonton-penonton, Assalamualaikum, nak menyalurkan bantuan dan juga kata-kata terakhir Ustaz kepada penonton-penonton. Baik, tuan-puan, pergi je ke www.masjidalmuqarrabin.com, ambil snap sekarang, screenshot sekarang, tuan-puan. Ada nombor yang tertera, ingatlah sebagai kata-kata akhir dalam hujung hayat kita akan minta Allah Ta'ala satu perkara akhir. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku, ya Allah. Kita nak minta Allah apa, Dewi? Bukan cakap kita nak solat akhir, kita nak baca Quran akhir, kita nak pergi Mekah, Madinah, umrah, haji. Tidak. Aku nak fa'asaddaqa wa aku minas solihin. Aku nak sedekah, ya Allah. Sebab sedekahlah yang boleh menjamin kita dalam kubur, yang boleh menjamin hidup kita di akhirat nanti. Sebab sedekah ini bukan saja ibadah hati, tapi ibadah luaran maliah yang kita kena keluar. Sembahyang diri kita je. Pergi umrah, ia perlukan duit juga. Tapi kalau kita keluarkan duit bukan untuk diri kita, tapi untuk pembinaan Masjid Muqarrabin. Mungkin masjid banyak dah tempat kita, tapi bantulah kerana di sana tidak ada masjid berdekatan. Yang terdekat pun 5 kilo. Ada surau yang agak uzur, penduduk makin ramai, memerlukan bantuan anda. Sama-sama kita berinfak, insya-Allah. Insya-Allah. Dan terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan Ustaz. Masya-Allah. Dan kepada penonton semua, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita bersedekah. Ini saham akhirat kita, insya-Allah. Nombor dah tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.